Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fikri dari kumpulan 7 akan membincangkan tentang teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian, Uncertainty Reduction Theory, juga biasa disebut sebagai teori interaksi awal, Initial Interaction Theory, yang menyatakan bahawa apabila individu yang asing bersemuka, fokus mereka adalah untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, kegelisahan mengenai satu sama lain dalam membangunkan hubungan mereka. Teori ini membahaskan proses asas bagaimana kita memperoleh pengetahuan mengenai orang lain kerana wujudnya ketidakpastian. Menurut Berger dan Calabrese, teori pengurangan ketidakpastian memprediksi dan menjelaskan apa sahaja yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan awal. Seterusnya, mengenai sejarah teori. Teori pengurangan ketidakpastian ini berasaskan dari teori yang dibuat oleh Claude A. Shannon dan Warren Weaver. Shannon dan Weaver mencadangkan apabila berlakunya interaksi antara individu, pada awalnya akan wujud ketidakpastian, terutamanya kebarangkalian untuk pelbagai alternatif dalam situasi adalah tinggi, serta sama dengan kebarangkalian akan berlakunya situasi tersebut. Berger dan Calabrese mencipta teori ini untuk menerangkan bagaimana untuk mengurangkan ketidakpastian antara orang asing dalam perbualan pertama mereka pada pertengahan tahun 1975. Pada tahun 2006 pula, Brasher dan LE membantu untuk mengembangkan lagi skop teori pengurangan ketidakpastian luar daripada pertukaran interpersonal dyadic tradisional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liliana Putri binti Ridwan, nombor matrik 290602 akan membentangkan tentang konsep teori. Dekat sini ada 3 konsep teori. Yang pertama ialah pengurangan ketidakpastian, Uncertainty Reduction. Yang kedua ialah komponen teori pengurangan ketidakpastian. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah yang mengurangkan ketidakpastian dalam interaksi awal. Untuk konsep teori yang pertama iaitu pengurangan ketidakpastian, Uncertainty Reduction, teori pengurangan ketidakpastian membuat usaha untuk menerangkan bagaimana orang menggunakan teknik komunikatif untuk mengurangkan ketidakpastian tentang orang lain. Menurut hipotesis, orang ramai bergelut dengan kekaburan dan mencari cara macam mana untuk meramalkan interaksi sosial yang akan diteruskan. Orang ramai juga kerap menggunakan taktik pasif, aktif dan interaktif untuk meramal dan menerangkan tingkah laku orang lain semasa penglibatan dalam usaha untuk mengurangkan ketidakpastian itu. Contoh strategi pasif mungkin macam memerhati seseorang daripada jauh, macam orang yang kita minat dan akan membuat kesimpulan dari pemerhatian tersebut. Pendekatan yang lebih proaktif mungkin akan menyerupai mencari seseorang dalam talian untuk memperolehi maklumat asas yang disediakan. Contohnya macam profil media sosial orang tersebut lah. Oleh itu, kaedah interaktif boleh mencerminkan hubungan bersemuka di mana maklumat asas ditukar dan kekaburan pada mulanya dikurangkan. Untuk konsep teori yang kedua, iaitu komponen teori pengurangan ketidakpastian, URT pada mulanya dibangunkan untuk terangkan bagaimana proses komunikasi yang berlaku di antara dua orang yang tak kenal untuk bercakap antara satu sama lain. Kemudian dia berubah dari masa ke semasa hingga merangkumi interaksi dalam hubungan interpersonal yang telah dijalin yang mungkin melalui masa yang mencemaskan ketidakpastian. Pelbagai ramalan ataupun penjelasan yang berpotensi boleh dibuat dan semakin banyak kemungkinan yang ada, semakin tidak pasti sesuatu. Sebagai contoh, pelbagai jenis kepastian, kita boleh tengok macam ketidakpastian rakan kongsi, ketidakpastian diri, ketidakpastian hubungan, ketidakpastian kognitif ataupun ketidakpastian tingkah laku. Matlamat utama pengurangan ketidakpastian adalah untuk memahami sesuatu yang boleh meningkatkan keupayaan kita untuk meramal atau menjelaskan sesuatu dengan lebih tepat. Konsep teori yang terakhir ialah 7 pemboleh ubah yang boleh mengurangkan ketidakpastian dalam interaksi awal. Yang pertama iaitu kuantiti komunikasi lisan. Pada asasnya
kuantiti perkataan yang dituturkan semasa perbualan. Yang kedua, ekspresi gabungan bukan lisan, di mana jenis komunikasi bukan lisan adalah bagaimana orang menunjukkan rasa sayang mereka kepada orang lain. Contohnya dengan membuat ekspresi muka yang menyenangkan ataupun macam mengangguk kepala ataupun memberi isyarat tangan ataupun lengan. Yang ketiga ialah tingkah laku menyoal, di mana kuantiti pertanyaan yang dibuat terhadap orang lain. Yang keempat ialah perkadaran maklumat peribadi yang berisiko rendah, contohnya macam demografi, berbanding yang berisiko tinggi seperti kepercayaan, sikap dan pendapat, bergantung kepada tahap keintiman kandungan komunikasi. Seterusnya ialah tahap kemesraan, di mana jika ketidakpastian tinggi, maka kemesraan akan berkurangan. Selain itu, yang kelima ialah persamaan, di mana tahap dua orang berkomunikasi dengan cara yang menunjukkan persetujuan dan berkongsi sikap yang serupa. Yang terakhir ialah suka, di mana pendapat ataupun sentimen yang menggalakkan terhadap individu lain. Dekat sini, 7 pembuli ubah yang mempengaruhi beberapa banyak ketidakpastian dikurangkan dalam hubungan yang pertama. Contohnya macam komunikasi lisan, ekspresi afiliasi bukan lisan, tingkah laku mencari maklumat, tahap keintiman, bahan komunikasi, timbal balik, persamaan dan sebagainya. Jadi berdasarkan 7 pembuli ubah, kita boleh membangunkan aksiom yang unik, iaitu penyataan ataupun prosesi yang menerangkan hubungan antara pembuli ubah dianggap benar. Assalamualaikum, saya Syahila binti Nordin, nombor matrik 290824. Tajuk seterusnya, andaian teori. Manusia biasanya mengalami ketidakpastian dalam hubungan interpersonal. Ketidakpastian adalah keadaan yang tidak selesa atau tidak disukai oleh seseorang. Contohnya, apabila dua orang asing bertemu. Perkara utama yang dititikberatkan adalah untuk mengurangkan ketidakpastian tersebut. Andaian teori ketidakpastian terbahagi kepada 6, iaitu menduga perilaku seseorang dengan menggunakan cara seperti hukum. Hukuman yang dimaksudkan adalah norma atau aturan yang berada dalam sesuatu keadaan. Seterusnya, ketidakpastian adalah keadaan yang tidak menyenangkan serta akan menimbulkan keadaan yang tenang dalam kognitif. Ketidakpastian akan menimbulkan ketegangan dalam sesebuah komunikasi. Ini kerana kita akan berusaha untuk memahaminya. Seterusnya, ketika kita bertemu dengan orang yang tidak dikenali, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangkan ketidakpastian atau meningkatkan ramalan. Seseorang yang bertemu buat kali pertama akan membuat andaian dan akan cuba untuk mengerti perwatakan seseorang. Seterusnya, komunikasi interpersonal adalah alat utama dalam mengurangi ketidakpastian. Contohnya, kita menyapa atau menegur seseorang untuk berkenalan dan dia akan membalas sapaan dengan lembut dan ramah. Seterusnya, kuantitatif dan sifat informasi yang diberikan oleh orang yang berubah seiring waktu. Sesebuah ikatan persahabatan adalah merupakan salah satu bentuk kepastian yang muncul secara bertahap. Seterusnya, orang yang mengalami ketidakpastian dalam interpersonal. Contohnya, seseorang tidak pernah atau berpengalaman dalam melakukan sesebuah wawancara akan mudah membuat tingkah laku yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Syekh Muhammad Alwi dan rakan-rakan sekalian. Saya Abbas Ali bin Mira Hussain, nombor matrik 290551 akan menerangkan mengenai aplikasi teori pengurangan ketidakpastian.
Teori pengurangan ketidakpastian digunakan untuk mengendalikan sesuatu isu atau masalah apabila seseorang yang ingin berinteraksi dengan orang baru berkenalan, maka akan menimbulkan ketidakpastian. Bagi mengatasi ketidakpastian, menurut Berger 1979, yang telah mengemukakan 3 strategi pengurangan ketidakpastian, iaitu strategi pasif, strategi aktif dan strategi interaktif. Manakala Walter dan Burgon 1992 pula telah mengenal pasti strategi tambahan yang dinamakan sebagai strategi ekstraktif. Strategi ekstraktif adalah mengumpul maklumat tentang seseorang baru yang ingin dikenali dengan membuat carian di internet, sebagai contohnya menggunakan Google, Mozilla Firefox dan lain-lain. Strategi pasif adalah dengan mengamati atau memerhati dan mendapatkan maklumat mengenai sikap atau perilaku seseorang yang baru dikenali tanpa dia sedari dan tidak mengganggu dia. Oleh itu, sebagai contohnya, Aisyah adalah pelajar baru ijazah sarjana muda pengurusan awam di Universiti Utara Malaysia. Hafiz juga adalah pelajar baru dan beliau ingin mengenali Aisyah. Maka pada peringkat awal, iaitu strategi pasif, Hafiz cuba mendapatkan apa-apa maklumat berkaitan Aisyah dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Strategi aktif adalah mendapatkan maklumat daripada orang lain tentang seseorang itu ataupun mewujudkan situasi yang membolehkan untuk memerhati orang itu dengan lebih dekat. Contohnya, Hafiz membuat pertanyaan atau mengumpulkan maklumat dengan rakan-rakan atau orang sekeliling mengenai diri Aisyah. Dan pada masa yang sama juga, Hafiz cuba untuk mendekati Aisyah dengan duduk di meja yang berhampiran. Strategi terakhir adalah strategi interaktif, iaitu berkomunikasi secara langsung dengan seseorang itu. Sebagai contohnya, setelah Hafiz memperoleh maklumat tentang diri Aisyah, maka beliau mempunyai keyakinan serta perlu memberanikan diri untuk mula berinteraksi secara langsung dengan Aisyah. Hafiz boleh memulakan komunikasi dengan menanyakan mengenai hal-hal peribadi atau pandangan, pendapatnya dan lain-lain yang berkaitan. Oleh yang demikian, strategi-strategi yang digunakan merujuk kepada senario tersebut dapat mengurangkan ketidakpastian penting tentang seseorang bagi perkembangan hubungan mereka. Dan teori ini juga dikembangkan dengan mengambil kira komunikasi yang tidak terhad kepada interaksi kali pertama sahaja. Penilaian dan kritikan teori. Teori pengurangan ketidakpastian ini dapat dinilai sebagai teori yang tidak hanya tertumpu kepada zaman kewujudannya sahaja. Ini dapat dilihat apabila teori ini masih boleh digunakan pada masa kini walaupun ianya telah dicetuskan pada tahun 1975 oleh Berger dan Calabrese. West dan Turner 2010 menyatakan teori ini terus menjadi teori yang penting kerana menurut Lian Knobloch 2008, setiap hari sentiasa ada ketidakpastian dalam kehidupan manusia. Oleh itu, teori ini boleh digunakan oleh penyelidik dahulu dan sekarang dalam usaha untuk lebih memahami ilmu komunikasi kerana mempunyai nilai logik yang tinggi tidak mengira masa. Dalam kajian yang telah dibuat, beberapa penganalisa komunikasi berpendapat bahawa mengurangkan ketidakpastian bukanlah perkara yang mustahak di dalam sesebuah interaksi komunikasi. Menurut Sana Frank 1986, motivasi untuk mengurangkan ketidakpastian bukanlah kebimbangan utama dalam interaksi awal. Sebaliknya, motivasi sebenar untuk berinteraksi adalah keinginan untuk merasai pengalaman perhubungan yang positif. Perasaan ketidakpastian akan mengembangkan lagi proses komunikasi yang sedang berlaku kerana sudah menjadi lumrah manusia itu akan mengurangkan ketidakpastian dengan mencari jawapan kepadanya. Dalam kajian yang lain, Killerman dan Reynolds 1990 menegaskan bahawa kadang-kadang terdapat tahap ketidakpastian yang tinggi dan tiada siapa yang ingin ia dikurangkan.
Mereka lebih rela ketidakpastian itu kekal di situ daripada mengetahui perkara yang tidak baik. Contohnya pesakit yang disahkan mengidap penyakit kronik. Teori ini menyatakan bahawa komunikasi yang berterusan dapat mengurangkan ketidakpastian. Namun begitu, menurut Planock dan Honeycutt 1985 mendapati bahawa komunikasi tidak selalu berfungsi sebagai ejen pengurangan ketidakpastian tetapi juga boleh berfungsi untuk meningkatkan ketidakpastian. Ini kerana lebih banyak maklumat yang diperolehi, lebih banyak persoalan yang timbul daripada maklumat tersebut dan lebih banyak maklumat yang diperolehi kerana sifat ingin tahu dan ketidakpastian itu wujud. Secara kesimpulannya, teori pengurangan ketidakpastian pada mulanya ditangani berhubung dengan komunikasi interpersonal. Menurut hipotesis, pencarian maklumat berlaku apabila orang yang tidak dikenali bertemu untuk mengurangkan tahap ketidakpastian sesuatu hubungan. Maklumat dikongsi apabila orang berkomunikasi untuk lebih memahami dan mengetahui lebih lanjut tentang orang lain. Contohnya seperti dalam kebanyakan kes, pengumpulan maklumat melibatkan pendedahan kendiri kontekstual. Apabila orang asing mula-mula bertemu, mereka akan cuba untuk mempelajari lebih lanjut tentang satu sama lain untuk menjagakan ataupun memahami tingkah laku masa depan mereka. Bergantung kepada konteks interaksi, kesedaran diri dan perkongsian pengetahuan boleh meningkatkan hubungan interpersonal atas pelbagai sebab. Kemudian, manusia berusaha untuk mempelajari tentang potensi tingkah laku masa depan seseorang serta idea dan nilai unik mereka. Dalam interaksi interpersonal, orang belajar maklumat tentang orang lain dengan mentafsirkan tingkah laku mereka sama ada secara langsung ataupun tidak. Tindakan ini diambil untuk merendahkan tahap ketidakpastian semasa. Pendedahan diri juga boleh membantu orang lain untuk memahami perkara yang mungkin dihargai ataupun dipercayai oleh orang lain. Akhir sekali, manusia juga menyelidik nilai kepercayaan untuk menilai bagaimana kepercayaan mereka berbanding kepercayaan orang lain.